masalah. Dia kata neraka dan sifatnya. Sesungguhnya telah diterangkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya dan syarahnya akan sifat neraka Jahannam dan huru hara dan seksa yang ada di dalam. Dia nak bagi tahu kat kita tentang neraka. Dan dia nak cerita dekat kita bahawa neraka ni tempat seksa, masuk dalam dia huru hara. Dia tak menjanjikan ketenangan, tidak ada kesejahteraan. Neraka kalau masuk memang masuk kena azab. Dan tidak ada ketenangan bagi mana-mana orang yang masuk neraka itu. Kata dia, a'azanallahu wal muslimina minha. Ini penulis kitab ni. Dia kata, a'azanallahu wal muslimina minha. Kita minta berlindung dengan Allah. Kita, maksudnya kita ni semua dan orang-orang Islam seluruhnya minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala daripada azab neraka. Katanya, wahai orang yang lalai diri. Ini dia petik kata-kata Imam Ghazali dalam Ihya. Imam Ghazali kata, wahai orang-orang yang lalai daripada lagi tertipu daya diri dengan barang yang di dalam tangannya. Dia nak bagi ingat dekat kita. Wahai manusia yang sentiasa lalai. Manusia ni lalai, lupa, gopok, marah. Ini sifat manusia. Sifat manusia begitu. Lalai, lupa, buat kerja gopok, nak semua cepat. Dan ini adalah sifat-sifat yang memang sudah ada dalam diri manusia. Mana-mana manusia boleh jaga diri dia daripada terkena sifat-sifat tidak elok yang sememangnya jadi sifat manusia, maka dia mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali, satu orang sarjana Islam yang buat kajian tentang manusia, dia tulis kitab, dia start macam tu. Dia kata, wahai orang-orang yang lalai diri, lagi yang tertipu daya diri dengan barang yang dalam tangan dia. Apa yang ada dalam tangan kita? Duit ringgit melalaikan kita. Apa yang ada dalam tangan kita? Kesenangan melalaikan kita. Apa ada? Anak pinak, isteri, keluarga. Anak pinak, isteri, keluarga melalaikan kita. Apa ada dalam tangan kita? Rumah, ada tanah banyak, ada binatang ternakan yang banyak, dan sebagainya. Semua ni melalaikan kita. Benda-benda ni boleh jadi sebab kepada kelalaian kita. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dia peringat benda ni. Wahai manusia yang ada banyak benda dalam tangan kamu, jangan lalai daripada ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni daripada segala kebimbangan ini yang hina lagi makin habis dan binasa. Benda hak kita duk jadi lalai ni benda hina. Kita lalai dengan duit ringgit ni benda hina. Dia kata, dia ni kalau kena gaya kita guna dia membawa kesejahteraan dekat kita. Duit ringgit ni. Tak kena gaya kita guna dia melingkup kita. Maka dia dimasukkan dalam kumpulan benda yang boleh menimbulkan kebimbangan dan boleh menyebabkan kita jadi hina. Maka tinggal olehmu daripada memikirkan barang yang engkau tinggalkan dia. Tinggal. Kalau kita tinggal benda ni, kita tinggal rumah kita malam ni nak main mengaji. Tak ada fikir pasal tinggal rumah. Ni malam ni kita buat keputusan nak tinggal rumah. Pasal apa? Pasal nak main masjid, pasal nak main mengaji. Dah kita tinggal rumah, tak ada ingatlah. Kalau main sini, badan duk ada sini, kepala duk ada di rumah, kita tak boleh apa malam ni. Tak boleh apa malam ni, proses silap aku main malam ni, patut aku tak main. Tak boleh apa. Jadi Imam Ghazali kata, bila kita dah tinggal benda tu, tak ada fikir dia. Kita tumpu apa yang kita duk buat lah ni. Begitu. Dan berpaling kepada memikirkan tempat yang akan ditempui. Tinggal benda ni semua, fikir kita nak jumpa depan itu. Kita nak jumpa apa? Kita jumpa syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terdekat, kita nak jumpa kematian. Yang tu yang terdekat. Kita tak tahu bila. Entah ke minggu depan, entah ke bulan depan, entah ke tahun depan, entah ke berapa tahun lagi ke depan. Tapi kematian adalah benda yang paling dekat dengan kita. Jumpa kematian, jumpa alam kubur. Jumpa alam kubur, jumpa segala janji Allah yang ada dalam kubur. Lepas selesai alam kubur, bunyi sangkakala, kita bangkit, kita jumpa padang mahsyar yang kita dah dengar sekian punya lama cerita dia. Kita bangkit di padang mahsyar, di situ kita jumpa apa yang dikatakan hisab itu. Bagaimana amalan manusia ditimbang pada mizan neraca Allah. Kita akan jumpa lepas daripada itu yang dikatakan sirat itu macam mana rupa dia. Yang hadis itu bagi kita kata tajam lebih tajam daripada pedang, halus lebih halus pada rambut pada setengah manusia, dan luas lebih luas daripada padang luas bagi setengah manusia. Kita akan jumpa. Maka fikir benda-benda yang kita akan tempuh ni, Imam Ghazali kata. Hak lepas-lepas sudah kita fikir hak kita nak jumpa ke depan ni macam mana, perkemah diri kita untuk jumpa benda-benda ni semua.
Kerana sungguh pun telah dikhabarkan akan dia daripada lidah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Benda ni semua Nabi cerita kat kita. Siapa lagi kita nak percaya kalau tidak percaya kepada Nabi? Siapa lagi kita nak pegang cakap kalau kita tidak mau pegang cakap Nabi SAW? Sesungguhnya neraka itu tempat lalu bagi sekalian manusia dan jin, dia kata. Manusia dan jin kok mana pun satu hari lalu juga neraka ni. Sama ada lalu dalam maksud kata kena masuk neraka tak lalu keluar masuk syurga, ataupun lalu dalam arti kata kita ditunjukkan neraka dan sebagainya. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in minkum illa wariduha. Dan tiada daripada sekalian kamu wahai manusia melainkan melaluinya, yakni masuk ke dalamnya, ataupun lalu atasnya, ataupun sampai kepadanya, ataupun hadir dekat dengan dia. Itu maksud dia. Allah sebut dalam Quran. Allah sebut, dia kata wa in minkum illa wariduha, dan sungguhnya tiap-tiap orang daripada kamu ni tentu akan lalu yang dikatakan neraka. Orang hak nasib tak baik kena masuk sat. Sebelum masuk surga, masuk sat celok sat dia dalam neraka baru boleh masuk surga. Orang hak nasib baik, dia ni dibawa lalu dekat aja dengan neraka, bagi tengok juga kegerunan neraka itu walaupun dia nak jadi ahli syurga, supaya dia reti kata ada satu tempat nama dia neraka, dan neraka ni amatlah dahsyatnya, bagi dia reti juga tentang wujud neraka dan dahsyat neraka ini. Allah kata begitu dalam Quran, dan telah dihukumkannya dan dijanjikannya akan demikian itu. Ia tak boleh ia menyalahinya dan tidak boleh ia menyalahinya. Itu dia. Benda ni Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan kata semua orang akan lalu neraka ni. Bila Tuhan sebut tentu kena. Tak boleh menyalahi. Maksudnya tak boleh, tak mau tengok neraka ni, tak boleh. Kok mana pun setidak-tidaknya kita akan dilihatkan, akan diperlihatkan kepada kita rupa neraka. Begitu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa tunjiyal ladzina taqaw wa nadhara adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan sekalian orang yang takutkan azab Tuhannya. Semua orang kena lalu, setidak-tidaknya nampak neraka. Tapi orang-orang yang masa hidup atas dunia takut kepada Tuhan, dia akan diselamatkan daripada masuk neraka. Langsung dibawa akan mereka itu masuk ke dalam syurga. Dia tak masuk neraka, lalu aja tengok neraka terus bawa masuk syurga. Begitu. Dan kami biarkan segala orang yang aniaya akan dirinya di dalam dunia dengan kufur dan maksiat, hal keadaannya terdiri-diri di atas lututnya. Jithiya maksudnya berdiri atas lutut. Nak tunjuk kata azabnya keadaan di padang mahsyar dan neraka itu, siapa nak berdiri tak boleh, lembut lutut. Maka terlutut kita ni, terduduk atas lutut kita ni. Maka Allah Subhanahu wa taala guna perkataan jithiya. Jithiya, berdiri atas lutut. Macam kita atas dunia ni kata, aku dengar cerita tu, aku lembut lutut. Aku dengar cerita Ustaz Samsuri ni lembut lutut. Lembut lutut tu maksud dia apa? Tak boleh diri, dia jadi tak kuat. Terus lutut pacak atas tanah. Itu maksudnya apa? Lembut lutut. Di sana itu, bila dibangkitkan kita di padang mahsyar, tengok saja keadaan padang mahsyar tu berdiri atas lutut. Dia nampak dah aku ni ada nak lepas, aku ni boleh lepas daripada azab padang mahsyar. Bila dibawa pula pergi tengok neraka, tak boleh bangkit terus dah. Semua orang, Tuhan kata jithiya, boleh berdiri takat atas lutut je. Nak berdiri tak boleh, nak rebah. Begitu keadaan gerunnya yang dikatakan padang mahsyar dan neraka itu. Dengan firman Tuhan itu, tertentulah tiap-tiap seseorang itu menempuhi neraka dengan tidak syak lagi. Daripada ayat-ayat yang dia bawa main kat kita tadi, fahamlah. Kata semua orang setidak-tidaknya tengok neraka ni. Begitu. Dan dapat kelepasan daripada jatuh ke dalam neraka itu ada syok. Dia kata dan ada pun orang yang langsung tak tengok neraka, ini meragukan. Sebab Tuhan kata semua orang akan lalu ke neraka. Maka kalau ada orang kata ada orang dia kata tak lalu langsung neraka, itu adalah syak. Yang pastinya dalam Quran Tuhan kata semua orang akan lalu. Sama ada lalu dalam maksud kata kena masuk sat, ataupun lalu dalam erti kata tengok neraka lepas tu lepas pergi syurga. Pokok pangkalnya semua orang akan lalu di situ. Maka ambil rasa pada diri masing-masing akan haru biru menempuhi neraka itu. Ambil rasa, dia kata, tuan-tuan, kita bawa kereta tengok satu aksiden. Tengok aksiden tepi jalan, seluruh kereta tengok biji mata terbit keluar atas pipi ni. Kita dah berasa satu macam dah. Itu baru satu orang aksiden naik motor belaga lori.
Kena lenyek muka ni, keluar biji mata pergi atas jalan. Kita tengok kita dah turun dah. Tuan-tuan boleh bayangkan esok kita dibawa lalu tepi neraka, tengok orang ada kena azab dalam neraka. Azab dalam neraka ni tidak ada contoh azab atas dunia. Kalau kita kata kemalangan jalan raya ni cukup takut, cukup menakutkan, adalah neraka ni tak ada bandingan menakutkan. Maka demikianlah orang apabila dia diperlihatkan neraka ni, dia tak boleh tahan. Dia cukup takut dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahannya boleh engkau bersedia daripada masa sekarang untuk cari jalan keselamatan daripada menempuhnya. Itu dia. Dia kata, Imam Al-Ghazali kata, dah sampai tahu macam ni punya teruk neraka, cubalah, cuba simpanglah, jangan sampai kita ni terperosok ke neraka. Begitu. Dan amatilah pada segala ahwal makhluk. Perhati, dia kata makhluk ada banyak-banyak ni. Sungguhnya ada yang keras bala kiamat itu menimpa ke atasnya. Ada sebahagian ni cerita pada kiamat ni, dia cerita dia teruk daripada masuk kubur. Tuan-tuan, kubur ni Nabi kata innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur ni adalah awal-awal rumah bagi alam akhirat. Awal rumah. Lagi kita tak mati, kita duduk atas dunia. Mati aja masuk kubur. Kubur tu tempat transit untuk masuk alam akhirat. Kubur itu rumah pertama untuk akhirat. Nabi kata begitu. Ada manusia mati, masuk aja dalam kubur tu, masuk tu jumpa susah. Sampailah esok ni masuk neraka. Susah sepanjang-panjang. Itu sebab tuan-tuan, bila kita semayang mayat, kita minta. Kita minta dekat Allah Subhanahu wa ta'ala supaya janganlah mayat ini, kubur dia dijadikan hufratun min hufarin niran. Minta supaya ya Allah jangan jadikan kubur si mati ini satu lubang daripada lubang-lubang api neraka Allah. Kita minta dekat Tuhan. Pasal apa? Pasal kita tak mahu benda macam ni. Bila kena azab kubur tu sudah menjadi permulaan azab bagi akhirat, dia akan susah daripada dalam kubur sampai hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Dan dia kata kemudian di dalam antara ia, di dalam balak dan haru biru dan berdiri menanti akan hakikat kesudahan dirinya, yakni dengan syafaat siapa yang akan bagi syafaat. Tiba-tiba sudahlah dilengkong oleh orang yang banyak dosa yang besar-besar, tinggal di dalam kelam gelap dan duduk di bawah bayang-bayang api yang bernyala-nyala. Dalam keadaan masing-masing duduk berdiri atas lutut di padang mahsyar, dalam keadaan masing-masing duduk takut, duduk di padang mahsyar ni takut, tak tahu apa kesudahan kita. Dalam keadaan duduk termangu-mangu, duduk tengok ada tak ada aku ni nak berpeluang untuk dapat syafaat siapa-siapa. Tuan-tuan, dalam keadaan macam tu, kepala ni duduk fikir satu je, fikir siapa agak yang boleh bagi syafaat, boleh tolong kita. Duduk fikir satu je. Dalam duduk cari-cari, Nabi boleh tak bagi syafaat kat aku? Fikir, aku masih hidup dulu pun tak buat sunnah Nabi banyak mana pun. Fikir-fikir pula siapa lagi yang boleh bagi syafaat? Oh, para ulama boleh bagi syafaat. Fikir-fikir pula, kita pun tak berkawan dengan ramai ulama pun. Fikir lagi siapa yang boleh bagi syafaat dekat kita? Berdasarkan hadis Nabi, dia kata kalau ada anak yang hafaz Quran, sekurang-kurangnya anak ni boleh memberi syafaat kepada keluarga dia. Cek anak kita seorang pun tak ada hafaz Quran. Dalam keadaan kita duk cari-cari siapa agak-agak boleh bagi syafaat lepas kita daripada kena azab ni, dalam keadaan duk fikir macam tu, tiba-tiba sudah dilingkung oleh orang-orang yang banyak dosa, tinggal dalam kelam gelap dan duduk di bawah bayang api neraka. Tengah-tengah duk fikir tu, tak lagi tengok api main lengkung habis dah. Siapa yang kena lengkung dengan api, itu bermakna dia orang yang berdosa. Tuan-tuan, ini keterangan dalam agama kita. Percaya, satu tanda kebaikan Tuhan bagi kat kita. Tak percaya, bermakna kita jenis orang yang tak takut ke siapa-siapa. Maka di sana Allah Subhanahu wa ta'ala akan pastikan kita betul-betul takut pada dia. Kata dia, dan bukan saudara tu, dan suara renguh, suara sin waw alif ra alif, suara bukan saudara, dia tersilap. Dan suara renguh dan jerit pekik daripada sangat marah dan murka. Ni cerita di padang mahsyar ni tak ada cerita bunyi sedap ni, tak ada. Yang kita boleh dengar di padang mahsyar ni, dia kata ialah suara renguh, suara jerit pekik dan suara orang marah, suara murka. Itu suasana di padang mahsyar. Bunyi orang menjerit kena hati, bunyi orang menjerit, bunyi sana, bunyi ni semua bunyi yang menakutkan kita. Ini suasana di padang mahsyar dan suasana dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada dengar bunyi suara yang telinga kita suka dengar, tak ada.
Melainkan bunyi, semua bunyi yang meruntun hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada waktu itu, yakinlah sekalian orang yang salah dengan kebinasaan. Masa tu orang hak berdosa ni tengok keadaan macam tu, dia yakinlah hari ni jahannam aku. Yakinlah dia kebinasaan dia dah dekat. Bila tengok keadaan keliling macam tu, faham dah. Dia kata aku hari ni habislah, tak ada siapa dah boleh tolong aku. Dan berdiri lutut semua orang. Lagi sekali dia kata, habis pakat berdiri atas lutut, lembut lutut, tak boleh nak berdiri atas kaki, lembut lutut, terus berdiri atas lutut bila tengok keadaan keliling macam tu. Sehingga takut sekalian orang yang tidak berdosa daripada terbalik menjadi tidak baik. Sampai orang baik pun bila tengok keadaan macam tu, dia dah risau dah. Dia duk rasa macam aku ni macam mana, walhal dia orang baik. Tuan-tuan, orang baik pun jadi takut. Hak memang dia buat dosa, telah lah, tak ada cakap macam tu. Orang yang baik ni atas dunia ni, dia merupakan orang baik. Bila dia tengok keadaan orang-orang di padang mahsyar macam tu, bila dia tengok keadaan tu, dia sendiri tak yakin dah kebaikan diri dia. Dia kata tara aku ni ada nak boleh lepas. Itu maksud dia. Dan keluar penyeru daripada malaikat Zabaniyah. Di mana si Anu, anak si Anu? Masa tu malaikat Zabaniyah wakil neraka keluar mai. Malaikat Zabaniyah keluar mai, dia terus kata mana dia si Fulan bin si Fulan. Dia cari nama seorang-seorang. Mana dia si Anu bin si Anu, si Fulan bin Fulan ni, mana dia? Yang menangguh-nangguh dirinya dengan panjang angan-angan, lagi mensia-siakan umurnya pada amal yang jahat-jahat. Dia kata, mana dia ni, Fulan bin Fulan ni, atas dunia dulu habis masa dengan duk buat jahat. Mana dia? Aku nak dia ni. Malaikat Zabaniyah pergi cari. Maka dengan segera malaikat-malaikat itu pergi kepadanya dengan membawa belantan besi, dipukul ke atas kepalanya kerana menghina akan dia. Itu dia. Malaikat ni tuan-tuan, dia tak reti cara baik dah. Malaikat Zabaniyah ni, Nabi Muhammad SAW masa Isra' dan Mi'raj, Nabi sampai dekat dengan neraka, dialah satu-satunya malaikat yang tak senyum langsung kepada Nabi SAW. Malaikat Malik ataupun Zabaniyah tak senyum langsung kepada Nabi SAW. Memang dia ni Allah jadikan dia untuk azab orang. Tidak ada rahmat pada dia, tidak ada rasa belas kesian pada dia terhadap orang. Maka malaikat Zabaniyah ni, bila dia panggil nama, dia panggil tu, dia pi dekat orang hak dia panggil, dia balon. Dan dia pukul dalam keadaan nak menghina orang yang kena pukul itu. Begitu. Dan dihadapkan oleh malaikat itu kepadanya dengan ubud dan dengan tengking herdik yang besar-besar. Tuan-tuan, ini cerita dia. Kita kalau duk biasa orang panggil ustaz, panggil tuan kat kita, kata mai satu hari dia kata dajal, dia kata Allah. Tak ada tu siapa kata apa, dia panggil lagu tu depan kita ni, jatuh dah, berasa hina tak ada dah. Orang duk kenal kita ni bos, orang duk panggil tuan kat kita, tuan, mai satu hari jumpa satu tiga suku mana dah, dia mai woi, dia kata Allah. Kita berasa lah, kata dia ni yang tak tahu adab majlis media kaya kat kita. Kita berasa jatuh dah. Tuan-tuan bayangkan di padang mahsyar itu, dia bukan takat hui, dia bukan takat gausah kita, dia bukan takat herdik kita, dia balon atas kepala kita dengan belantan ni. Habis kita ni, segala kehebatan kita yang ada atas dunia ni habis hancur luluh, reput habis semua tentu. Tak ada apa dah pada diri kita ni. Dan dihalau mereka itu akan orang-orang halau kepada azab. Halau tuan-tuan, halau suruh masuk dalam azab neraka. Cukup dengan perhenanya, yakni dengan pukul dan godam dan tarik dan senyuh dia kata. Mana nak abang kata tak ada cara dah. Orang yang berdosa, orang yang salah dengan Tuhan, di hari akhirat esok kena macam ni. Dipukul, digodam, ditarik, ditonyoh, apa dia nak buat kat kita dia buat. Begitu. Dan ditunggingkan mereka itu kepala ke bawah masuk ke dalam neraka. Serta kata malaikat itu, ambil rasa azab Tuhan ini, kerana sesungguhnya kamu orang yang mulia, lagi dermawan di sisi kaum kamu, yakni atas bangsa kamu. Itu dia. Dia teri pula lagi kita pada hari itu. Sudah dia tampak kita, dia luku kita, dia godam kita, dia tibai kita, dia tonyong kita, dia buat macam-macam kat kita. Dia kata pula kat kita, nah ambil ini layanan yang layak dengan hang. Pasal apa? Hang atas dunia dulu mulia sangat, hari ini hang terima pada dia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu baru mukadimah tentang sifat neraka. Kita tak tengok lagi neraka ada apa dalam dia, baru bagi mukadimah tentang neraka macam tu dah keadaannya.
Masing-masing dah cukup lah. Kalau kita berhenti tadi sembahyang isyak cukup lah. Mana balik melengung duk fikir, oh kalau kena teruk. Kalau kena teruk kita ni. Segala duit ringgit, segala pangkat kedudukan, segala apa yang kita ada atas dunia ni sudah tidak membawa sebarang makna kepada kita kalau begini keadaan yang menimpa kita.